Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua rakan-rakan yang sempat bersama saya di channel YouTube saya. Terima kasih banyak kerana terus bersama dan berikan sokongan untuk kita berkongsi-kongsi pandangan dan juga berkongsi-kongsi info isu-isu semasa, politik dan sebagainya lah ya, di channel YouTube ini. Semalam saya telah pun menerangkan tentang bagaimana uh, bagaimana UMNO begitu mengharapkan, mendesak supaya Perdana Menteri membubarkan Parlimen. Dan saya juga menyatakan semalam apakah sebab-sebab utamanya yang menjadikan UMNO begitu bersemangat ya untuk mereka mengadakan PRU. Seperti mana yang saya ringkasnya saya sebut bahawa di antara yang paling utamanya adalah mereka ingin menyelamatkan nasib beberapa pimpinan mereka yang digelar sebagai kluster mahkamah. Ini sebenarnya yang jadi sebab utamanya mereka nak mengadakan pilihan raya umum, seperti mana saya sebut dalam channel saya semalam lah. Hari ini kita mendapat respon di beberapa pimpinan, terutamanya pimpinan Pakatan Harapan sendiri, di mana pimpinan kita menyatakan negeri-negeri di bawah Pakatan Harapan tidak mungkin ya, akan terlibat untuk membubarkan DUN. Ya, apabila Parlimen itu sekiranya Ismail Sabri tunduk kepada tekanan UMNO, Zain Amidi, Najib, Mahasan dan sebagainya, tunduk kepada tekanan UMNO dan membubarkan Parlimen, bagi negeri-negeri di bawah Pakatan Harapan seperti Negeri Sembilan, Selangor ya, dan juga Pulau Pinang mengambil keputusan untuk tidak bersama untuk membubarkan DUN masing-masing. Sebab apa? Sebab kita tahu bahawa ini bukan masanya untuk kita memaksa rakyat ya, menghabiskan masa, menghabiskan wang negara hanya kerana untuk menyampaikan ataupun menunaikan hajat 2-3 kerat pimpinan UMNO kluster mahkamah ini. Jadi tak wajar kita terlibat dan kita juga bersubahat dengan mereka. Sebab itu saya amat bersetujulah ya, dengan tindakan Pakatan Harapan yang menyatakan bahawa kita tidak akan membubarkan DUN. Parlimen kita tak boleh kata apalah. Bila dibuat Parlimen, maka pilihan raya akan diadakan di Parlimen sahaja. Ya, walaupun di Selangor, walaupun di Negeri Sembilan dan juga di Pulau Pinang hanya melibatkan Parlimen sahaja. Ya, DUN tidak perlu diubahkan, bermakna kita boleh menjimatkan banyak bajet wang rakyat boleh kita selamatkan daripada menjadi mangsa ya, kepentingan politik pemimpin-pemimpin UMNO ini. Dan saya difahamkan juga bahawa PAS mengambil sikap sedemikian sama, iaitu difahamkan bahawa Terengganu dan juga Kelantan kemungkinan juga tidak akan membubarkan DUN masing-masing. Tindakan ini mungkin disebabkan oleh PAS yang nampaknya begitu menunjukkan sikap mereka bermusuh. Ya. Sekarang ini kita tengok serangan UMNO kepada PAS, PAS kepada UMNO, dan Perhimpunan Agung UMNO sekarang yang sedang berlangsung sekarang ini pun. Serangan mereka kepada PAS ini keterlaluan lah saya lihat. Ya. Dan saya dah beritahu awal, sewaktu mereka mula mewujudkan mufakat nasional lagi, saya dah beritahu kepada UMNO bahawa kamu harus mengenali PAS. Ya. Mengenali PAS kerana kami pernah bersama dengan PAS. Begitu juga kita juga beritahu rakyat kita dalam PAS, kalau kamu nak bersama UMNO pun, ya, kamu juga harus mengenali UMNO kerana PKR itu, ya, Parti Keadilan itu sendiri, boleh dikatakan ramai daripada keadilan ini berasal daripada UMNO. Ya, berasal dari UMNO. Bahkan Presiden kita dulu pun pernah bersama dengan UMNO, pernah berada dalam jawatan timbalan Presiden UMNO. Jadi kita tahu ya, hala tuju perjuangan UMNO ni. Ya. Apa yang UMNO buat ni kita dah tahu dah. Apa sebab dia nak buat. Kenapa dia nak sangat pilihan raya. Kenapa pula pilihan raya di Melaka itu terpaksa diadakan walaupun ada pilihan untuk tidak mengadakan pilihan raya di Melaka. Ya, boleh saja dilantik adu-adun yang majoriti. Tetapi kenapa pula menggunakan speaker ya, meminta TYT untuk membubarkan DUN? Apakah alasan mereka? Ya, jadi alasan dia lain tak lain hanya kerana nak dapatkan kuasa.
ya, mendapat kuasa dan juga kedudukan. Begitu juga di Johor, tidak ada kena-mengena pun, ya, tidak ada ribut, tidak ada taufan, tak ada undi percaya, tidak ada menggugatkan sama sekali, ya, kepentingan rakyat. Tiba-tiba UMNO minta juga bubarkan DUN dan DUN dibubarkan. Kenapa? Karena kuasa dan juga kedudukan. Ini sajalah, dan dia cuba sekarang ini untuk menekan Perdana Menteri untuk membubarkan Parlimen semata-mata hanya untuk mendapatkan kuasa pula di peringkat persekutuan. Sekarang ini mereka mempunyai kuasa yang terhad, walaupun mereka adalah sebahagian daripada kerajaan persekutuan, ya, kerana mereka tidak boleh nak kawal Ismail Sabri untuk menunaikan hajat mereka. Apakah hajat mereka? Ya, bukan untuk kepentingan rakyat. Ya, bukan untuk kepentingan rakyat. Hajatnya adalah untuk menentukan pimpinan mereka itu tidak boleh, ya, disabitkan dengan kesalahan-kesalahan jenayah ataupun salah laku ataupun rasuah di mahkamah. Itu saja. Itu saja sebenarnya yang ada dalam kepala pimpinan UMNO. Sebab itu pimpinan UMNO ni bila diterajui oleh orang-orang sedemikian rupa, mereka tidak lagi memikirkan tentang kepentingan rakyat. Yang mereka fikirkan bagaimana aku nak lepas. Sekarang ni tinggal beberapa langkah saja lagi untuk aku menuju ke 90. Ya. Macam mana aku nak lepas? Nak minta tolong dengan Muhyiddin dulu pun tak boleh. Ya. Kita gantikan dengan Ismail Sabri. Minta tolong dengan Ismail Sabri pun, ya, Ismail Sabri buat tak layan. Jadi apakah cara lain? Selain daripada untuk minta bubar Parlimen supaya dia rasa, ya, dengan keputusan di Melaka, keputusan di Sarawak, keputusan di Johor, menandakan ini sudah rakyat sudah mula menerima parti ini. Maka kalau kita bubar Parlimen, kita akan memerintah semula di Parlimen dan mungkin boleh Zahid jadi Perdana Menteri, ya, atau kembalikan pula Najib jadi Perdana Menteri. Maka settle lah semua masalah kes-kes mereka. Ini yang sebenarnya yang UMNO inginkan. Bukan kerana nak bela rakyat. Kalau betul mereka nak bela rakyat, sudah pastinya mereka boleh memberikan kerjasama dengan kerajaan yang ada hari ini. Sebab kerajaan yang ada ini adalah juga daripada pimpinan UMNO. Ismail Sabri itu adalah naib Presiden UMNO. Jadi apa kehendak rakyat, apa kebajikan rakyat, boleh saja mereka lakukan kalau mereka nak. Tetapi tuntutan yang mereka lakukan bukan tuntutan untuk membela nasib rakyat, tetapi tuntutan yang mereka mahu adalah untuk bubar Parlimen. Ya, untuk buat Parlimen atas dasar kestabilan. Macam dekat Johor lah. Ya, ada kan pilihan raya kan apa? Kerana nak kestabilan kononnya. Ya, bila dah menang, berebut pula jadi menteri besar. Mereka sendiri cetuskan ketidakstabilan. Di pusat, alasan yang sama juga mungkin digunakan, iaitu untuk kestabilan. Sedangkan kita dah ada MOU bersama dengan pembangkang, dengan Pakatan Harapan, ya, untuk menentukan politik negara ini berada dalam kestabilan. Seperti mana Kebawah Duli Tuanku mahu kan. Jadi kita buat MOU untuk tidak mengganggu mereka. Ya, untuk mereka meneruskan kerja, laksanakan tugas, membantu rakyat, pulihkan ekonomi, pulihkan peluang pekerjaan, menangani pandemik COVID dan sebagainya. Ya, kita tak ganggu. Ya. Jadi apa isunya tentang kestabilan? Ya. Tapi sengaja diwujudkan hanya untuk menipu rakyat, ya, agar rakyat menyokong mereka supaya mereka dapat berkuasa, dan akhirnya kita akan, jika mereka berkuasa, akhirnya rakyat akan memperoleh balik kembali kepada kerajaan sebelum PRU14 yang lalu. Jadi kalau rakyat memikirkan sebelum PRU14 yang lalu ada sebuah kerajaan yang teruk, kerajaan yang banyak menyeksa rakyat, yang banyak membuat rakyat menderita, apakah rakyat ingin kembali ke kerajaan sedemikian rupa? Sedangkan kerajaan Pakatan Harapan tak sempat kita diuji sepenggal, mereka rampas kuasa kita, ya, dalam keadaan tidak demokratik, tak sempat kita melaksanakan beberapa manifesto yang tertangguh, ya, mereka rampas dan mereka katakan kepada kita, kita gagal untuk melaksanakan janji-janji kita. Ya, ibarat kita buat rumah, ya, dah suruh kita buat rumah, kita pun dirikan tiang dan sebagainya, naikkan batu-batu sebagainya, tak sampai siap, dia kata, rumah ni tak cantik, rumah ni tak boleh pakai, rumah ni tak elok, maka dirobohkan rumah. Ya. Sepatutnya mereka berikan peluang itu kepada kita untuk kita tunjukkan sama ada kita boleh memerintah lebih baik daripada mereka, walaupun sepenggal. Ya, kita boleh tunjukkan kepada mereka sepenggal kita jauh lebih baik daripada 60 tahun lebih mereka menjadi kerajaan. Tetapi ini tidak berlaku. Dan apabila kuasa berada di tangan mereka sekarang ini, ya, di tangan Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional, mereka masih lagi berebut-rebut tentang kuasa dan kedudukan. Ya, ini yang berlaku.
dalam politik negara kita ini jadi tidak tenteram, kedudukan politik negara kita jadi bercelaru dan negara kita mula dipandang, ditertawakan oleh negara-negara luar hanya kerana beberapa kerat pimpinan yang ingin melepaskan tengkuk masing-masing. Ini sahaja masalah yang melanda negara kita sehingga negara kita tidak boleh bangkit seperti negara-negara luar yang lain. Dalam pandemik COVID ini seluruh dunia mengalami masalah yang sama, tetapi mereka boleh bangkit, mereka boleh pulihkan negara mereka dengan baik, mereka boleh pulihkan ekonomi mereka dengan baik, seperti juga negara jiran kita seperti Thailand, Indonesia dan Singapura. Mereka juga mengalami masalah yang sama dalam isu COVID ini, tapi mereka boleh bangkit dan bina negara mereka dengan baik sekali, ekonomi mereka dengan baik sekali. Malangnya negara kita, baru nak bangkit, kita berebut jawatan, berebut kuasa. Baru nak bangkit, kita diganggukan dengan kerenah orang-orang politik yang tamak kuasa, yang ingin melepaskan diri dan tengkuk masing-masing. Jadi saya amat bersetuju dan menyokong penuh tindakan daripada pimpinan kita Pakatan Harapan yang menyatakan sekiranya parlimen dibubarkan, maka Negeri Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang terutamanya tidak akan membubarkan DUN. Kita biarkan saja mereka bermain di parlimen, kita layan saja mereka di parlimen, tetapi jangan kita bersekongkol untuk menghabiskan wang rakyat hanya kerana untuk memenuhi nafsu serakah pimpinan-pimpinan UMNO ini. Dan kita juga ucap terima kasih kalau betul PAS juga terlibat, tidak mahu membubarkan DUN di Terengganu dan juga di Kelantan. Kita biarkan saja negeri-negeri UMNO bubarkan DUN masing-masing. Dan kita akan bertarung sekiranya gelanggang itu dibuka. Dan kita serahkan kepada rakyat, kita dedahkan kepada rakyat mengapa kamu harus dipaksa untuk mengundi dalam pilihan raya dalam keadaan tidak semena-mena dan tidak ada sebab sama sekali. Kecuali kalau kamu sanggup untuk bersubahat memberikan ruang kepada kluster-kluster mahkamah ini untuk membebaskan diri masing-masing. Jadi itu sajalah ulasan saya untuk malam ini berkaitan dengan tindakan Pakatan Harapan yang mencadangkan agar DUN tidak akan dibubarkan, dan saya menyokong penuh tindakan bijak ini untuk kita nak beritahu kepada UMNO bahawa walaupun kamu menang di Melaka, kamu menang di Johor, tapi bukan bermakna apa sahaja yang kamu mahu lakukan akan disokong, dipersetujui oleh lain-lain pihak. Bukan saja Pakatan Harapan, malah mendapat tentangan juga daripada PAS itu sendiri. Dan juga di kalangan UMNO pun berbelah bagi, ada yang setuju, ada yang tidak mahu mengadakan pilihan raya. Jadi kita faham sekarang ini bahawa kumpulan yang mahukan pilihan raya itu adalah kumpulan-kumpulan yang menyokong kluster-kluster mahkamah ini, yang harus kita ingat dan harus kita jadikan peringatan kita di masa-masa akan datang betapa pentingnya kita memilih kerajaan. Bila kita terlepas kerajaan ini kepada puak-puak sedemikian rupa, mereka akan melakukan apa saja yang mereka ingin lakukan. Jadi cukup sampai di sini. Terima kasih banyak kepada anda semua, dan bagi mereka yang belum lagi subscribe channel saya jemput, saya hargai anda untuk subscribe. Yang telah pun subscribe, saya mengucapkan terima kasih. Yang telah memberi komen dan sebagainya, walaupun berbeza pandangan dan pendapat, saya alukan untuk kita kongsikan bersama teman-teman yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.